Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabak COVID-19 di Malaysia menghampiri keadaan selamat. Sebelum meneruskan tontonan video ini, sila subscribe, like, share dan komen. Setakat 5 petang, Jun 19, 2020, hari Jumaat, terdapat 70 kes yang sembuh, menjadikan jumlah kes keseluruhan adalah 8,070. Dalam masa yang sama, pada hari tersebut, terdapat 6 kes baru, menjadikan jumlah kes keseluruhan 8,535. Tiada kes kematian dilaporkan pada hari semalam, hari Jumaat, menjadikan jumlah kes kematian 121. Kekal pada 121. Bila demikian, jika kita teliti graf aktif kes di Malaysia setakat 19 Jun 2020, kita trend kita telah terganjak pada sekitar akhir di sini, pada akhir April. Sebab tu kita memulakan PKP keempat dulu, di mana kita membuat kelonggaran, mengizinkan pelajar-pelajar yang di luar negara dan pekerja-pekerja kita yang di luar negara, terutama yang di Singapura, untuk pulang. Jadi akibatnya berlaku kenaikan kes, dan aktif kesnya pun bertambah. Jadi terganjaklah kepada yang merah ni lah. Kemudian dari itu, sewaktu sebelum hari raya dan selepas daripada hari raya, pihak kerajaan membuat penumpuan terhadap kes-kes yang berlaku di kalangan bukan warga negara. Jadi berlakulah penangkapan pendatang asing tanpa izin, dan mereka ini semua diletakkan di depo-depo tahanan immigration, dan mereka dikendaki untuk melakukan ujian tes COVID-19. Dan akibat daripada itu, ramai di kalangan bukan warga negara, termasuk parti pendatang asing tanpa izin ini mengalami kes COVID-19 yang agak tinggi, dikesan melalui ujian yang dilakukan. Dan ini mengakibatkan kes aktif kita mendadak menaik, disebabkan oleh kes-kes yang berlaku di kalangan bukan warga negara. Jadi akibat dia, graf aktif kes kita terganjaklah menjadi kepada yang merah ini. Seperti contohnya pada Jun 4, kes baru mendadak naik sebanyak 277 kes. Daripada jumlah tersebut, kes import hanya 2. Kes daripada kalangan warga negara tempatan hanya 4. Maknanya di kalangan bukan warga negara 271. Dan daripada jumlah tersebut, 270-nya adalah pendatang asing tanpa izin yang dikesan mengalami simptom positif COVID-19 yang berada di depo tahanan Bukit Jalil. Jadi bayangkanlah, begitu banyaknya di kalangan itu satu hari, pada Jun 4. Sebelum tu raya kedua 172 kalau tak silap. Satu raya ketiga 187 kalau tak silap saya lah. Itu jumlahnya begitu tinggi sekali. Jadi ini adalah daripada sumbangan daripada pendatang asing tanpa izin, dan juga bukan warga negara yang lain lah, yang legal lah. Jadi begitu tinggi. Ini mengakibatkan lah, ini yang menjadikan kita punya kes jadinya terganjak macam ni. Jadi kes aktif kita yang tertinggi, aktif kes maksima adalah 2596, di sekitar April, awal April dulu. Dan 10% daripada kes maksima ini, iaitu 10% daripada 2,556 itu adalah 260. Ini sebagai paras selamat lah. Kalau kita ambil kes-kes seperti yang mana berlaku di Australia, di New Zealand kan, apabila sudah mencapai 10% kes aktif, mencapai 10% daripada kes aktif maksima tu, kira dah mula berada dalam keadaan selamat lah negara tersebut. Jadi kita jadikan ini sebagai satu pertanda, key indicator ataupun benchmark untuk kita menuju ke arah kes selamat lah bagi negara kita. Setakat Jun 19,
kes aktif kita adalah berada pada 344. 344 kes. Kita sudah hari sebelumnya 408, kemudian pada Jun 19 344. Jadi 344 ini kalau kita bandingkan dengan 260 target kita lah untuk berada di Paras Selamat tu, maknanya kita ada lagi 84. Mudah-mudahan hari ni hari Sabtu bolehlah kita capai 10% tu. Mudah-mudahan lah kita sama-sama berdoa hari ni banyak yang sembuh dan kes barunya tak ramai. Jadi mudah-mudahan lah kita dapat capai pada hari Sabtu 20 hari bulan ni. Kita sama-sama lah berharap. Jadi kalau kita buat bandingan lah, kita buat bandingan negara kita Malaysia ni dengan New Zealand yang telah mengisytiharkan negaranya bebas daripada virus. Cuba kita tengok kan, kes tertinggi dia berapa dekat situ tu kan, lebih kurang tak sampai 1000, kira 700 800 lebih gitu aja kan. Jadi dekat sini dia pada Jun 18 tinggal 3 kes. Dah rendah sangat. Dan bentuknya kalau kita banding, kita naik turun, ternaik sikit turun, ternaik lagi turun macam ni kan, dia smooth saja turunnya. Kenapa? Mereka tidak ada. Ini kes kita ni terganjak ni sebabkan kelonggaran yang kita buat terhadap warga negara kita yang di luar negara untuk pulang. Yang ini pula kita banyak di negara kita ni banyak pendatang asing bukan warga negara lah kan, termasuk ramai juga yang mendatang asing tanpa izin. Jadi ini yang menyebabkan kita jadinya kes yang macam ini. Dan kes mereka ini kelihatannya tinggi. Jadi kalau nak dikira seolah-olahnya macam kita sekarang ni, kita dah menuju warga negara, dah menuju ni. Jadi bahasa mudahnya kita katakan warga negara patuh kepada SOP, tapi bukan warga negara kelihatannya tinggi dia punya jangkitan, maknanya kurang patuh lah kepada social distancing lah, apalah, pakai mask lah, semua tu lah. Jadi maknanya di situlah makanya kerajaan mengambil tindakan untuk menangkap pendatang asing tanpa izin dan memberikan tumpuan kepada bukan warga negara dalam kes pasal mereka bercampur dengan masyarakat. Kalau kita tidak diambil tindakan, maka kita susah untuk nak mencapai matlamat bebas daripada virus ini. Jadi kalau kita banding lagi pula dengan mana ni, dengan Jerman. Jerman pun smooth saja kan, walaupun mereka masih lagi maknanya tu masih tinggi lah dia punya kes aktifnya, tapi kalau dibanding dengan masa dia peak hari tu, dia dah di bawah daripada 10%. Begitu jugalah seperti di Thailand. Thailand pun smooth saja turunnya kan. Jadi tak ada kes macam kita ni. Kita ni cabarannya memang tinggi lah. Penduduk kita banyak yang di luar negara, lepas tu pula adanya pendatang asing. Mereka semua negara-negara ni tak ada. Itu juga di Australia lah. Australia ni walaupun dia terganjak gitu, tapi dia dalam proses menurun. Anjakan dia berlaku sambil menurun. Tidak seperti kita, anjakan menaik, lepas tu turun mula. Jadi gitulah perbezaan kita dengan negara-negara, 4 negara yang telah dikatakan selamat lah daripada wabak ni. Jadi kita dalam perjalanan akhir, dan kita pun sekarang PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, dalam proses pemulihan, dan kita sudah sedikit melonggarkan, dan sekolah akan dibuka pada 24 hari bulan ni bagi pelajar-pelajar yang nak mengambil peperiksaan. Gitulah dah mula longgar lah, pasal kita dah mula menuju ke arah selamat. Jadi tidaklah seperti ni. Jadi kita kena jadikan pengajaran lah yang berlaku, kita jangan ulang ni. Pasal kita pun boleh naik semula macam berlaku di Saudi Arabia. Dah naik turun, naik semula, dan ini belum lagi nampak macam mana nak turun. Dia kena cari lagi lah ni bila dia punya puncaknya ni untuk sebelum turun. Tapi kalau kita tengok daripada ni kan, kes baru dia ni, kes barunya masih macam nak naik lagi, dan baru perlahan-lahan kes sembuhnya nak menaik semula. Jadi sampai kepada kes sembuh lebih tinggi daripada kes baru, barulah ini tak menurun. Jadi dia kena tunggulah Arab Saudi kena tunggu puncaknya sebelum dia menurun. Jadi begitu juga yang berlaku di Perancis. Perancis menghadapi masalah untuk menarik turun aktif kes dia.
dia landai aja. Kenapa benda ni berlaku? Kerana jumlah kes yang sembuh terus mengikut track kes baru. Jadi dia tidak lagi berupaya untuk menaikkan kes sembuh di Perancis. Itu yang sebabnya dia punya aktif kes dia flat macam ini ni kan. Lebih kurangnya berapa tu? Lebih kurangnya 50,000 lebih lah. Dekat-dekat 60,000 kes aktif je. Banyak tu. Jadi Perancis menghadapi masalah untuk nak mencari mengendalikan pesakit-pesakit dia agar sembuh cepatlah. Banyak yang sembuh macam itulah. Ini kalau kita tengok pula di Amerika, dia dah turun naik semula. Yalah, mana tidaknya berlaku demonstrasi di seluruh negara. Jadi tentunya bila demikian berkumpul beramai-ramai begitu, tentunya ada kesan, dan inilah kita nampak kesannya. Kes aktif dia menaik semula dan dia kena mencarilah di mana puncaknya nanti. Tak tahu bila lagi lah. Sekarang ni kes aktif dia dah sekitar 1.2 juta. Jadi bayangkan orang yang sakit tu 1.2 juta. Bayangkan macam mana kan. Macam di Iran ni dia dah naik turun macam Arab Saudi, tapi ni dia naik semula macam ini ni kan. Kita alhamdulillah lah tak berlaku seperti ini. Kita maknanya benda tu berlaku, kita kenaikannya tu disebabkan ada alasan yang munasabah dan memang kita berbuat. Jadi pertama disebabkan oleh pelajar balik, pekerja di luar negara balik. Lepas tu kita memberi tumpuan kepada bukan warga negara. Itu memang strategi. Macam ini dia naik semula macam ni kan di Iran ni kan. Begitu juga macam di Rusia. Rusia masih lagi macam flattening. Dia belum jumpa lagi dia punya peak. Baru nak CP. Kalau ini terus turun, ni dia punya peaknya lah, dia punya puncaknya. Di Rusia. Cuma di Rusia ni kematiannya rendah. Tu je lah kan. Macam di Brazil memang masih belum lagi ada tanda dia terus mencanak naik. Belum nampak lagi lah. Jadi alhamdulillah lah kita, negara kita dapat terkawal. Macam di Brazil ni istilahnya belum dapat terkawal lah. Dalam bahasa yang mudah, serupa juga di Amerika ni. Bahasa mudah yang kita boleh katakan adalah tidak terkawal lah keadaan dia. Macam tu je lah kan. Jadi balik semula kepada kita, negara kita harus bersyukur dengan keadaan yang berlaku, di mana kita sekarang ni dalam proses menuju ke arah pemulihan. Dan mudah-mudahan kalau dapat hari ini atau besok, kita dapat capai apa yang kita targetkan, iaitu untuk mencapai 10% daripada peak maksimum case aktif kita, iaitu pada 260 case ni pasal case aktif kita yang tertinggi adalah pada 2,556, jadi 10% daripadanya adalah 260 ni kan. Jadi ini 10%. Kalau kita boleh capai yang ini hari ini atau besok, alhamdulillah. Pasal kita pada hari semalam kita sudah kes aktif kita adalah 344. Jadi ini adalah sekira berapa? 84 untuk menuju 260. Jadi mudah-mudahan hari ini kita dapat capai lah. Jadi syukurlah kita kepada Allah SWT. Keadaan wabak yang pada peringkat awalnya dulu kita 3 kali ganda lebih tinggi berbanding negara-negara ASEAN yang lain kan Tapi sekarang kita di antara negara yang selamat selepas Thailand lah. Thailand dah selamat dah. Dia dah bawah daripada 10%. Jadi kita di ASEAN ni kita negara kedua yang mudah-mudahan dapat mencapai tahap selamat itu. Jadi sama-sama kita berdoa mudah-mudahan negara kita dan seluruh dunia. Pasal di seluruh dunia ni kesnya masih menaik lagi. Kes setiap harinya tu, kes baru setiap harinya masih dalam menaik lagi. Kita memang kita cerita, kita negara kita cerita dah menurun macam ini kan. Tapi di seluruh dunia masih lagi menaik kes aktifnya. Kes baru setiap hari itu masih menaik lagi. Jadi itu yang kita bimbang. Negara-negara besar seperti Brazil, India, semua ni kan Mexico, macam kes aktif dia belum jumpa lagi peak. Yang lagi dia tengok tu Arab Saudi pun yang dah menurun pun naik semula. Iran yang dah menurun pun naik semula. Amerika yang dah menurun pun naik semula. Jadi bayangkanlah apa yang berlaku di seluruh dunia. Jadi
Kalau nak dikira hanya negara-negara, tak banyaklah negara yang dah mula selamat lah kan. Negara tu pun kecil-kecil macam kita, Australia, New Zealand, Thailand ni kan penduduk ni berapa je kalau dibanding dengan Brazil yang 200 juta lebih, Indonesia yang 200 juta lebih, Amerika 300 juta lebih kan. Jadi akibat daripada situ kes dunia masih lagi dalam menaik. Jadi bersyukur sangatlah kita menghampiri sudah berada dalam tangga untuk menghampiri keadaan selamat. Jadi sekian untuk perbincangan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.